Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Seperti yang dijanjikan, di mana bersama kami di studio pada hari ini ialah Datuk Haji Anansi Muhammad, Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Johar daripada Jabatan Perdana Menteri merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia. Baik, selamat datang Datuk. Terima kasih. Datuk, menyentuh berkenaan isu wakaf ni Datuk. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan penonton pada hari ini bila bermulanya pembudayaan wakaf di kalangan umat Islam negara kita, Datuk. Assalamualaikum dan terima kasih kepada sidang penonton sekalian. Kita sebenarnya wakaf ini merupakan satu ibadah dan dia telah bermula seawal berlakunya penghijrahan Rasulullah SAW daripada kota Mekah ke Madinah. Dan kita dapati bahawa pembinaan Masjid Quba dan juga Masjid Nabawi sebenarnya adalah rintitan daripada penyemarakan ataupun penyuburan daripada amalan berwakaf di kalangan masyarakat awal yang dibentuk oleh Rasulullah SAW. Di mana kita dapati bahawa Rasulullah sendiri telah mewakafkan sebidang tanah bagi maksud pembinaan Masjid Nabawi, di mana Rasulullah ataupun Nabi kita Muhammad SAW telah memperolehi tapak tanah tersebut melalui pembelian daripada dua orang sahabat yatim piatu, iaitu Sahal dan Suhail, dengan kadar harga 100 dirham pada ketika itu bagi dijadikan wakaf sebagai tapak Masjid Nabawi. Datuk, namun saya percaya masih lagi yang tidak dapat membezakan antara wakaf dan juga zakat. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan beza antara wakaf dan juga zakat itu sebenarnya, Datuk. Ya, sebenarnya wakaf dan juga zakat adalah dua ibadah yang berbeza. Ya. Sebab kita dapati bahawa zakat merupakan wajib yang dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang memenuhi syarat-syarat kewajipan berzakat. Manakala amalan wakaf ini merupakan sunat yang sangat digalakkan di dalam Islam. Jadi kedua-dua perkara ini merupakan perkara yang berkaitan dengan dana yang boleh dimanfaatkan untuk masalah umat Islam, di mana zakat dibelanjakan seperti mana yang ditetapkan kepada golongan asnaf yang ditetapkan, maka pendapatan dana wakaf digunakan untuk tujuan masalah ummah keseluruhannya. Datuk, jadi mungkin di sebalik wakaf itu sendiri, apa mungkin hikmah dan juga peranan pensyariatan wakaf terhadap komuniti Muslim itu sendiri, Datuk? Pensyariatan amalan berwakaf ini adalah sebagai satu syiar yang menandakan penglibatan masyarakat dalam melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing untuk memastikan masyarakat umat Islam kita sentiasa berada pada tahap yang terbaik, di mana keseluruhan masyarakat adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan sesuatu program bagi kebajikan umat. Maka dengan sebab itu pensyariatan amalan wakaf ini adalah sebagai satu amalan murni yang dikembangkan oleh Islam untuk menggerakkan aktiviti-aktiviti masyarakat bagi kebajikan umat Islam. Baik, Datuk. Kalau di Malaysia sendiri, siapa yang bertanggungjawab dalam mengurus atau ada mentadbir wakaf itu sendiri, Datuk? Dalam kerangka perundangan negara kita, agama Islam ini adalah terletak di bawah bidang kuasa negeri-negeri, di mana Tuanku Sultan sebagai ketua agama di negeri masing-masing. Jadi oleh kerana hal keagamaan ini berada di bawah negeri, maka menjadi tanggungjawab Majlis Agama Islam sebagai institusi utama di peringkat negeri yang bertanggungjawab dalam menjaga segala urusan yang berkaitan dengan hal Islam di negara kita ini. Jadi wakaf juga merupakan salah satu daripada komponen yang menjadi tanggungjawab semua Majlis Agama Islam negeri-negeri. Baik, Datuk, dalam segi aspek Yayasan Wakaf Malaysia itu sendiri dalam pengurusan dan pentadbiran wakaf di Malaysia, jadi mungkin apa peranan yang dimainkan oleh Yayasan Wakaf Malaysia itu sendiri? Peranan Yayasan Wakaf Malaysia setelah ia ditubuhkan pada tahun 2008 dulu adalah untuk membantu Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji dalam menyemarakkan perkembangan amalan berwakaf dan membudayakan amalan wakaf di kalangan masyarakat Islam kita. Dan dalam konteks ini Yayasan Wakaf akan termasuk Johar juga adalah sentiasa bersama-sama dengan semua main negeri dalam menggerakkan usaha bagi memastikan pembudayaan amalan wakaf ini dapat diperkasakan lagi dari semasa ke semasa. Dan kita nampak alhamdulillah sejak penumbuhan Johar dan juga Yayasan Wakaf ini sebagai dua entiti di peringkat kebangsaan
telah menjadi pemudah cara dalam menggerakkan usaha amalan berwakaf di kalangan masyarakat kita di negara kita ini. Baik, memperlihatkan wakaf itu satu aspek yang mampu menyuburkan ekonomi umat Islam itu sendiri. Jadi bagaimana wakaf tunai di Malaysia pula dapat membantu membangunkan ekonomi umat Islam itu sendiri? Kalau di Malaysia sendiri bagaimana, Datuk? Kita sebenarnya memperkenalkan salah satu daripada produk wakaf kita, menerusi Yayasan Wakaf ialah wakaf melalui wakaf tunai. Sebab kita nampak kelihatan kebelakangan ini, amalan berwakaf ini kemampuan masyarakat kita agak terbatas kerana aset-aset seperti hartanah dan sebagainya semakin meningkat. Jadi untuk membolehkan masyarakat kita terlibat keseluruhannya dalam amalan berwakaf walaupun dengan kadar kemampuan yang terbatas. Jadi kita telah melahirkan ataupun memperkenalkan produk amalan wakaf tunai di Malaysia, di mana masyarakat Islam kita boleh berwakaf walaupun serendah RM1, RM10, RM5 dan sebagainya mengikut kemampuan mereka. Jadi daripada dana yang kita peroleh inilah kita akan nanti kumpulkan dan kita akan tukarnya dalam bentuk kekal. Dan supaya itu kita akan kembangkan untuk memastikan hasil manfaatnya dapat dibelanjakan bagi faedah dan kemaslahatan umat Islam kita di negara kita. Baik, Datuk. Kalau di Malaysia sendiri, apa jenis pembangunan yang biasanya akan dilakukan dan juga dibangunkan menerusi wakaf itu sendiri kalau di Malaysia? Kita di Malaysia, sejak daripada amalan generasi lama kita pun dan sehinggalah sekarang, termasuk apabila Jauhar ditubuhkan dan Yayasan Wakaf ditubuhkan untuk memperkasakan lagi budaya amalan berwakaf di kalangan masyarakat kita, kita memberi keutamaan di dalam melaksanakan daripada sumber dana wakaf tadi untuk tujuan pendidikan, untuk tujuan keagamaan, untuk tujuan ekonomi dan untuk tujuan pendidikan dan pelajaran. Maka dengan sebab itu, sejak daripada dulu lagi ada pihak yang mewakafkan bangunan dan sebagainya untuk dijadikan madrasah, pusat-pusat pembelajaran agama dan sebagainya. Termasuk juga diwakafkan untuk tujuan pembinaan masjid. Jadi semua ini melibatkan kita kata pembangunan yang melibatkan komuniti dan masyarakat. Jadi dengan sebab itu sekarang pun kita memberi fokus keutamaan termasuk dalam bidang kesihatan. Sebab kesihatan pun diberi perhatian. Tambahan pula kita dapati bahawa kos-kos untuk rawatan, perubatan dan sebagainya semakin meningkat. Jadi insya-Allah dengan dana yang kita ada menerusi pungutan dana wakaf ini akan kita laksanakan program-program yang boleh mendatangkan manfaat kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya. Baik, Datuk. Menyentuh dalam aspek wakaf tunai Malaysia, saya memperlihatkan ia satu kaedah yang cukup mudah untuk disertai oleh semua rakyat Malaysia pastinya. Jadi mungkin bagaimana masyarakat sendiri nak melibatkan ataupun menyertai dalam wakaf tunai Malaysia itu sendiri? Kita telah memperkenalkan berbagai mekanisme untuk membolehkan umat Islam kita berwakaf. Semudah yang boleh. Pertama di antaranya kita telah memperkenalkan wakaf tunai melalui potongan gaji. Ini bagi mereka yang bekerja lah, sama ada kerja swasta maupun kerajaan, sektor awam dan sebagainya. Jadi mereka boleh melalui majikan mereka membenarkan kepada majikan untuk membuat potongan gaji serendah yang mereka berkemampuan lah untuk melaksanakan amalan berwakaf ini. Selain daripada potongan gaji, kita juga memperkenalkan untuk mereka melaksanakan wakaf ini secara langsung melalui kaunter-kaunter Yayasan Wakaf kita dan juga melalui perbankan-perbankan yang mempunyai kerjasama dengan Yayasan Wakaf kita untuk membolehkan mereka melaksanakan amalan wakaf tunai ini. Baik, Datuk, kalau saya difahamkan sebelum ini kalau kita berzakat akan diberi pengecualian dalam cukai itu sendiri. Tapi kalau dalam wakaf ini sendiri, adakah akan diberi pengecualian cukai oleh LHDN itu sendiri? Alhamdulillah, setakat ini kita telah berusaha dengan Kementerian Kewangan kita dan MOF telah memberi pertimbangan untuk memberi pengecualian kepada cukai, pengecualian cukai kepada mereka yang melaksanakan amalan berwakaf kepada umat Islam kita. Jadi ini satu peluang yang baik yang boleh diambil manfaat daripada pertimbangan yang telah diberikan oleh MOF kita dan kita sangat berterima kasihlah atas komitmen yang baik ini. Ya, itu satu peluang baik yang tidak harus dilepaskan oleh umat Islam pastinya. Dan jadi mungkin kalau dalam wakaf sendiri ada badan yang memantau terutama sekali dalam aktiviti Yayasan Wakaf Malaysia itu sendiri, Datuk. Ya.
Kita dalam melaksanakan operasi Yayasan Wakaf Malaysia, ia dikawal selia oleh sebuah lembaga pemegang amanah yang dipengusikan oleh Yang Berhormat Menteri kita, Yang Berhormat Datuk Seri Jamal Khair bin Najib Baharul, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selain daripada ahli lembaga pemegang amanah ini yang terdiri daripada semua wakil Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Lembaga pemegang amanah juga telah menubuhkan beberapa jawatan kuasa berkaitan untuk memastikan pelaksanaan operasinya diuruskan secara teratur dan menepati penguatkuasaan dari segi prosedur dan amalan peraturan yang berkaitan. Datuk, memperlihatkan wakaf itu memberikan sesuatu yang baik kepada ekonomi umat Islam itu sendiri. Jadi mungkin apa harapan Datuk sendiri terhadap pembangunan wakaf di Malaysia setakat ini? Kita mengharapkan pembangunan wakaf di Malaysia ini akan dapat banyak membantu bersama-sama kerajaan dalam menyediakan prasarana dan kemudahan untuk rakyat. Jadi dalam konteks ini, misal kita kata kita ada menyediakan kemudahan untuk pendidikan, pusat-pusat kesihatan seperti dialisis, dan kita juga ada menyediakan tempat perlindungan bagi wanita yang bermasalah, dan selain daripada itu kita juga membina premis-premis yang menjana pendapatan dan ekonomi kepada wakaf itu sendiri. Seperti kita ada sekarang ini hotel wakaf kita yang kita bangunkan di Terengganu, di Port Dickson Negeri Sembilan, di Perak dan juga di Melaka pada ketika ini. Dan insya-Allah berdasarkan operasi yang berjalan pada masa ini, sambutan daripada masyarakat Islam kita adalah sangat baik dan dia telah menjana satu pendapatan yang baik, dan di mana daripada pendapatan ini akan kita gunakan balik untuk tujuan kita bangunkan lagi lain-lain tanah wakaf kita yang ada dengan kerjasama semua main negeri yang berkaitan, insya-Allah. Baik, Datuk. Jadi bagi penonton TV1 mungkin ada yang berminat dalam wakaf itu sendiri. Jadi bagaimana nak menghubungi Yayasan Wakaf Malaysia itu sendiri, Datuk? Kita boleh menghubungi Yayasan Wakaf, dan setakat ini pejabat Yayasan Wakaf kita berada di Putrajaya, dan mudah-mudahan insya-Allah kita sedia membantulah bagi memudahkan umat Islam kita untuk melaksanakan hasrat murni mereka mengembangkan syiar Islam menerusi pembudayaan amalan berwakaf di negara kita. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi berkongsi dengan kami, Datuk. Terima kasih kembali. Ya, itu dia penjelasan yang diberikan oleh Datuk Haji Anansi Muhammad selaku Ketua Pengarah Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jawhar daripada Jabatan Perdana Menteri. Baik, wakaf satu ibadah yang menyerahkan harta yang dimiliki untuk kegunaan umat Islam sebagai sedekah jariah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para alim ulama sepakat amalan wakaf menjanjikan ganjaran pahala berkekalan dan mengalir terus kepada pewakaf selama-lamanya dan sangat dituntut dalam Islam. Apa kata kita ikuti laporan yang disediakan ini? Wakaf, suatu amal soleh yang pahalanya akan diberikan secara berterusan oleh Allah kepada pewakaf selagi mana harta atau barangan yang diwakafkan itu kekal dan dimanfaatkan oleh orang ramai. Kedudukan harta wakaf adalah kekal sebagai hak Allah. Ia tidak boleh dimiliki, dijual, dihibah, diwarisi dan dipusakai. Melalui amalan wakaf, seseorang mampu menghindarkan diri dari sikap rakus dan kedekut selain mendidik seseorang supaya berperanan dan bertanggungjawab kepada masyarakat, terutama mereka yang berkemampuan. Ke arah menyuntik kesedaran mengenai kepentingan berwakaf, pelbagai pendekatan dilaksanakan melalui Jabatan Wakaf setiap negeri. Perbadanan Wakaf Selangor sebagai contoh bergerak aktif menyuntik kesedaran dengan menjadikan bulan Rejab, Sya'ban dan Ramadan sebagai bulan wakaf. Awal di antara kekuatan ekonomi orang Islam satu ketika dulu sebenarnya di backup atau latar tulang belakang utamanya ialah institusi wakaf. Sebab rakyat orang Islam zaman dulu disuka mewakafkan tanah, berikan kepada pemerintah, pemerintah usahakan hasilnya beri balik kepada rakyat, kebajikannya beri balik kepada rakyat. Sebagai contoh hospital, kita wujudkan hospital wakaf. Kemudian untuk orang masyarakat mendapat kemudahan perubatan, maka
di punya segi kos perubatan dapat diturunkan. Setiap penyertaan saham wakaf Selangor melalui produk-produk yang ditawarkan akan melayakkan pewakaf menerima pelepasan cukai pendapatan di bawah Seksyen 44-6 Akta Cukai Pendapatan 1967. Pelepasan cukai terbahagi kepada dua, iaitu 7% bagi individu dan 10% bagi syarikat. Selain wakaf tunai, kesedaran rakyat di Selangor mengenai wakaf khas juga semakin meningkat. Yang bagi duit, okey, saya bagi sekian-sekian banyak ni, saya nak buat wakaf khas masjid sekian. Maka itu wakaf khas, maka itu amanah pada kami untuk bangunkan masjid. Kami tak boleh sentuh itu. Dia maklumkan dah. Memang banyak kes sekarang ni. Inilah banyak urusan yang kami uruskan wakaf khas ni lah. Terutamanya berkaitan dengan pembangunan institusi keagamaan lah. Masjid, surau, sekolah agama, rumah anak yatim dan seumpamanya lah. Sesungguhnya, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261 ini wajar menjadi panduan dan pendorong kepada umat Islam untuk menyemarakkan amalan berwakaf. Kini pelbagai cara disediakan bagi memudahkan umat Islam berwakaf, termasuklah pembayaran di kaunter, skim potongan gaji, pembayaran menerusi dalam talian serta melalui cek. Tepuk dada, tanya iman, kerana wakaf tabung akhirat anda.